من أضل الله ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وآت ذا القربى حقه مسكينا وابن السبيل
خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah SWT kerana pada malam ni kita diberi kesempatan lagi untuk mendengar bacaan ayat suci Al-Quran yang telah diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Musa bin Muhammad, dan kita pun dapat sama-sama turut mengiringi bacaan Ustaz sebentar tadi lagi pada malam ni dengan kita membaca dua lagi muka surat Al-Quran pada muka surat 407 dan 408. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang kita baca sebentar tadi, iaitu ayat 25 hingga ayat 41 surah Ar-Rum. Semoga dengan kita sama-sama dapat mendengar terjemahan tersebut, maka ianya dapat memberikan kita kepahaman, sedikit kepahaman tentang apa yang Allah firmankan untuk kita, di mana kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kepahaman itu akan meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kehadap Allah SWT, insya-Allah. Terjemahan kepada ayat 25 muka surat 407. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terhijab. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu dengan satu panggilan dari bumi, seketika itu kamu keluar daripada kubur. Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk hanya kepadanya. Dan dialah yang memulakan penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia membuat perumpamaan bagimu daripada dirimu sendiri. Apakah kamu reda jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu
dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, hingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini. Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesama kamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim hanya mengikut keinginannya tanpa ingin ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah dan tidak ada seorang pun mampu menolong mereka. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Mengikut fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi banyakkan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah solat. Dan janganlah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Lalu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan berasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan apabila manusia ditimpa sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberi sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebahagian daripada mereka menyekutukan Allah. Dengan sebab mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan kami. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah bahaya kerana kesalahan mereka sendiri, ketika itu mereka berputus asa. Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Dan berikanlah haknya kepada keluarga terdekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah menciptakan kamu, kemudian memberikan kepadamu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi daripada apa mereka persekutukan. Telah terlihat kerosakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah mahu mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sadaqallahul azim, benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dah sempat membacakan terjemahan kepada ayat daripada surah Ar-Rum ayat 25 hingga 41. Semoga kita semua dapat mengambil sedikit, kita dapat memahami sedikit sebanyak tentang apa yang Allah firmankan dalam ayat-ayat ini, di mana ianya memang menyentuh tentang kehidupan kita di dunia ini dan juga yang akan membawa kita ke akhirat kelak. Semoga dengan sedikit kepahaman tersebut akan menjadikan kita beroleh pelajaran supaya kita mengabdikan diri hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Kena bersyukur dengan nikmat Allah, kekurniaan Allah sentiasa memberikan kurniaannya, dan kita kena syukur dengan nikmat tersebut, dan kita tak boleh lupa, jangan lupa bahawa apabila diberi kesenangan kita lupa terhadap peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kena berbuat baik kepada sesama manusia, berhubungan manusia, yang kita kena bersedekah dan sebagainya, insya-Allah, pada yang kurang mampu dan sebagainya.
Tapi apabila kita ditimpa musibah seperti mana disebutkan, hendaklah kita bersabar dan kita juga kena faham bahawa ianya juga daripada Allah. Nikmat dan musibah yang ditimpakan kepada kita itu tersebut adalah daripada Allah, dan jadi kita kena bersabar dan kita kena terus mengabdikan diri, bertaubat dan sebagainya, dan mengabdikan diri kepada Allah SWT seperti mana yang diterangkan dalam ayat-ayat ini. Mudah untuk kita fahami, insya-Allah. Semoga ianya menjadikan pengajaran dan pelajaran kepada kita untuk terus membaca Al-Quran dan terus memahaminya, insya-Allah. Seterusnya, insya-Allah kita masuk ke slot yang berikutnya, itu slot Kulkan Kuliah Hajah 10 kita. Sekarang ni pun dah pukul 10.07. Jadi saya dengan ini sekali lagi mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Musa bin Muhammad untuk memberikan tazkirah dalam slot Kulkan kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Haji Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala seperti mana Haji Ibrahim telah membaca makna-makna apa yang terkandung dalam bacaan Al-Quran tadi, cukup memadai dah, memahamilah apa yang ada. Itulah kita seperti macam kita kata tadabbur Al-Quran. Kita tahu apa yang kita baca, apa yang makna dia. Jadi di sini saya ingin menambahkan sikit, iaitu tentang tafsiran. Mengikut tafsir yang saya baca, tafsir Al-Azhar, iaitu kita nak memahami apa yang dimaksudkan ayat yang ke-25 tu. Kata-kata Al-Quran dapat dipaham oleh segala orang-orang berakal. Dia kata wa min ayati an taqumus sama wal ardu. Dia maksud dia di sini kata-kata Al-Quran, segala orang yang ni berfikir, berakal fikiran, kita hendaklah berfikir tentang apa yang Allah kata di dalam Al-Quran ni. Untuk manusia, dia jadikan manusia bumi dan langit, bukan saja-saja. Ini adalah berkenaan dengan akidah, akidah Islam, yang mana kita kena percaya bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukti adanya pencipta yang mencipta langit dan bumi. Ini tafsir daripada menurut tafsir Ibnu Katsir, Sayyidina Umar bin Al-Khattab memberikan tafsir ayat ini begitu. Demi Tuhan yang langit dan bumi berdiri di atas perintahnya, dia mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana dia tak arah kiamat, dia tetap menjalankan pusingan bulan, langit dan bumi mengikut pasti yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bukan saya saja, bukan kita kata, kita mengaji sains dulu, kita kata nature itu yang orang kata biasalah. Nature mana kita boleh kata semula jadi. Tak ada satu pun ada semula jadi, mesti ada pencipta dia. Macam kita kata semula jadi. Ini akidah kita ni, kita kena betul-betul faham tentang kejadian kita, kejadian langit dan bumi itu. Allah suruh kita gunakan akal fikiran kita. Berfikir kenapa Allah SWT jadikan di bumi. Di bumi di hujan turun. Kalau kering kontang, misalnya kata mati pokok-pokok, itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita naklah berfikir, kita nak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita kena lakukan. Karena Allah memberi rezeki kat kita cukup banyak. Sangat-sangat cukup banyak. Rezeki yang paling hebat sekali ialah Islam dengan iman. Itu yang paling hebat sekali. Kita dapat Islam ni dan beriman. Kita kalau nak penuh, maknanya mula-mula kita Islam. Kita tak apalah kita Islam keturunan kan. Tak gaduh meluk agama Islam dah. Kalau keluar daripada ibu kita ada Islam, di azan dan di iqamah. Jadi alhamdulillah bagi orang yang tak dapat Islam cukup rugi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang
menjadikan langit dan bumi untuk siapa? Untuk manusia. Untuk hidup dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan Islam dan beriman. Kita ada tahap Islam, banyak orang Islam, tapi dia tak beriman. Dia Islam, dia kata Islam pakar lah. Dia tak mau nak semayang dan nak puasa apa pun dia tak mau. Itu Islam. Kita nak Islam beriman. Beriman ni dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan hadis. Dua sumber yang paling orang kata penting dalam kehidupan kita. Kalau kita kaya pun, kalau kita tak baca Quran, kita tak amalkan apa yang disuruh oleh Allah SWT, tak guna. Kerana apa? Allah dah janjilah di dalam yang ayat tadi Cikgu Rahim mengatakan, satu hari akan aku bangkitkan semula, aku hidupkan kamu, aku akan matikan kamu. Kemudian Allah SWT abad di sini juga, aku akan gantikan badan kamu pada bumi ni akan jadi rata balik, jadi orang kata bumi baru, dan manusia akan dibangkitkan dalam kubur daripada zaman tu Adam hinggalah hingga jadi semasa ni kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dengan body kita ni bukan kerdil lagi, Ibrahim, dia tak kerdil dah, dia akan jadi sama besar seperti macam ni Nabi Adam, tinggi dia sampai berapa ni, sampai pokok ni dia tinggi, semuanya jadi semua sama besar. Dia bangun dalam keadaan bogel semua di padang mahsyar nanti. Kita kata malu, tak malu dah bila sampai di padang mahsyar tu di hari di akhirat. Maka Allah Subhanahu kita ni pakat takut. Apalah ni, baru kita tahu kata Tuhan kita ada bangunkan kita. Kita takut. Kenapa kita takut? Sebab di dunia dulu kita tak buat amal ibadat. Jadi kita dulu nampak dah bahang-bahang dalam keadaan 12 gulungan yang ada di padang mahsyar. Ini kita takut. Janganlah kita tergulung daripada gulungan orang yang munafik, gulungan orang kafir, gulungan orang yang orang kata berdosa banyak. Dia orang kata duduk dalam keadaan mengikut amalan masing-masing tuan dan puan. Itulah kita, kalau kita beramal, kita hendaklah masuk salah satu gulungan yang orang kata dilindungi di hari mahsyar. Ini yang kita nak. Apa dia? Gulungan-gulungan yang dilindungi daripada ni? Orang yang beriman, orang yang baca Quran selalu, orang yang pergi sembahyang masjid awal, berjemaah bagi orang lelaki. Orang perempuan eloknya buat di rumah. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala orang kata menerangkan cara-cara hidup Islam, way of life. Cara-cara hidup kita, sebab kita hidup di dunia ni hanya sementara. Kita ibaratkan kita di dunia hendaklah kita tanam tanaman. Buat amalan tu mana tanaman, hasil dia akan diberi oleh Allah SWT di akhirat. Jadi jangan lupa apabila kita dapat rezeki banyak, jadi naklah jangan lupa di sini dia suruh bayar ni zakat, sedekah. Sedekah adalah amalan yang paling mulia, yang pahalanya cukup banyak. Yang kalaulah dalam sebuah ayat Allah mengatakan, saya pun tak ambil dia punya rakaman tu, fahaman dia apabila manusia lihat, bila dia di akhirat, dia lihat macam mana keadaan orang yang bersedekah tu, pahala Allah tunjukkan pada dia. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhanku, kembalikanlah dalam surah kita baca malam. Nah, esok pagi itu surah Sejadah. Farji' makna kembalikan aku nak buat amal ibadat. Ibadat apa? Adakah nak sembahyang? Adakah dia nak pergi umrah? Adakah dia pergi haji? Tak. Dia tengok itu amal yang paling dia nak balik saja sudah.
Ada pun orang yang kata dapat sejam 2 jam dah, aku nak sedekah. Itu dia punya nampak punya orang kata hasil sedekah tu Allah bagi ganjaran banyak. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak sedekah barang sayang kan. Jadi kita sanggup sedekah. Sedangkan rezeki Allah bagi kat kita ni bukan untuk kita saja. Untuk orang dia ada persen dia. Untuk orang miskin, untuk orang ni perjalanan yang berhutang, untuk orang susah, untuk orang yang orang kata dalam sakit dan sebagainya. Duit kita tengok kadang-kadang kita dapat gaji RM5,000 ke RM6,000, dia tengok sakit, tayar pecah, sakit. Kita tu adakah kita makan? Doktor makan setengah, ni pomen makan setengah. Itu kemudian kita naklah apabila kita bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan lagi rezeki. Jangan takut. Jadi kita jangan takut. Lagipun dia punya, kalau nak tahu harta kita bertambah tak bertambah, kita bersedekah. Mana ada nanti akhirat, nanti Allah akan tambah itu orang kaya. Kalau tak sedekah, kita ambil banyak saja, kita mati anak rugi lah, no? Jadi itu dia punya orang kata tu ayat dia baru cerita dalam ayat 25 tu. Kalau nak cerita ni banyak ni cerita ni, dia satu-satu kan. Kemudian Allah SWT saya ambil ayat yang terakhir sekali ya, iaitu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini Tuhan telah timbul pelbagai kerosakan, di darat dan di lautan. Macam ni. Ya. Allah terangkan kepada kita, kata dia akan jadi macam-macam di bumi, gempa bumi, kebakaran, penyakit dan sebagainya. Tuhan ini di atas tangan manusia sendiri. Ya, kata di sini bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja-saja dia nak bagi musibah ni. Sebab di kalangan kita ni banyak buat maksiat. Di kalangan kita ni tak sembahyang. Di kalangan kita ni banyak yang buat kerosakan di muka bumi. Jadi sebab tu di atas tangan manusia itulah gempa bumi tu jadi Aceh, di Rata-Riti kita tengok. Sebab apa? Manusia buat usaha. Allah dah marah dah. Tu kira dalam marah keadaan dia habaq di sini ni jelas. Bila dah orang kata kemuncak nanti baru dia goncang bumi seluruhnya jadi hari kiamat. Ini kesimpulan bahawa yang pertama sekali kita kena jaga akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita. Lepas kita Islam, kita beriman. Lepas kita beriman, apa dia? Satu lagi, mukhlisin, orang yang ikhlas. Kita buat pun kalau tak ikhlas tak boleh juga. Kena ikhlas satu perkara yang paling baik. Bila ikhlas baru dia kamil. Jadi orang Islam, Muslim, mukmin, mukhlisin, kamil. Jadi habis sempurnalah seorang insan bila dia dalam keadaan dia baik. Allah janjikan kepada wa'amil salihat akan dimasukkan ke jannah, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat tuan-tuan dan puan-puan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita bertuah kerana masih dapat lagi bersuara dengan Al-Fadhil Ustaz Musa bin Muhammad dan dapat pengajaran ilmu yang disampaikan yang saya rasa sangat bermanfaat, seperti mana kerana apa yang disampaikan memang tidak lain tak bukan adalah daripada firman Allah SWT yang Ustaz buat tafsiran daripada ayat suci Al-Quran yang kita baca tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang kita sama-sama dengar,
ayat daripada surah Ar-Rum ni sebenarnya adalah banyak cerita-cerita yang disampaikan dan juga banyak panduan yang diberikan, banyak perumpamaan yang telah ada di dalamnya adalah supaya kita berfikir, kita bertimbang, menimbangkannya dengan baik, supaya kita dapat seperti mana Ustaz bagi tahu tadi, kita dapat memilih jalan yang terbaik, jalan yang lurus. Kita dapat membezakan yang mana yang lebih baik, dan kita tidak termasuk daripada golongan yang ingkar kepada firman Allah SWT, yang mengambil sembahan-sembahan lain, menyekutukan Allah SWT. Jadi dengan kita faham dan kita beriman dan bertakwa, jadi kita apa yang Allah suruh dalam ni. Jadi kalau kita tak lakukan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT, kita takut kita juga termasuk dalam orang yang rugi, seperti mana Ustaz sebutkan nanti apabila kita dah meninggal dunia, kita minta pula nak kembali balik ke dunia, sedangkan Allah pada ketika itu memang takkan kita dikembalikan balik ke dunia. Berdasarkan apa yang telah kita buat selama ni akan menjadi bekal kita yang kita bawa bersama. Jadi oleh sebab itu banyakkanlah beramal dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT, bersedekah dan sebagainya. Ustaz beritahu tadi sebenarnya satu perkara yang kita nak balik ke dunia tu adalah kerana kita nak buat satu amal yang iaitu bersedekah. Kerana bersedekah tersebut banyak pahala yang Allah akan gandarinya, yang akan menjadi bekal kita di sana kelak insya-Allah. Selain daripada kita tahu kita ada, apabila anak Adam tu meninggal dunia, ada 3 perkara yang akan berterusan kepadanya: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Jadi salah satunya adalah sedekah jariah, yang kalau kita tak ada, kita dapati nanti kita tidak di bawah naungan Allah SWT, kita minta untuk kembali balik. Tapi pada ketika itu memang kita tak dapat kembali dah, insya-Allah. Jadi kita akan diganjari berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz merupakan penampilan kali kedua. Tuan-tuan yang dulu pernah bersama dengan Ustaz, jadi tuan-tuan dah kenal dengan Ustaz. Jadi sekarang ni kita nak sambung lagi sedikit berbincang ataupun berinteraksi dengan Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya alu-alukan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan, siapa yang nak berinteraksi. Saya nak jemput Puan Nolela dulu, Puan Hajah Nolela Wati, yang duduk di Gua Perahu. Dekat dengan Ustaz dah ni, dekat apa stasiun dulu. Oh, silakan Puan Hajah Nolela. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz, nak tanya, dalam ayat yang terakhir kita baca tadi tu, berlaku kerosakan di bumi dan di lautan kan, akibat daripada tangan-tangan manusia kan. Jadi sebagai rakyat marhain ni, apa sebenarnya yang kita boleh lakukan? Apa sumbangan yang kita boleh bagi? Sebab kita manusia biasa, rakyat biasa, kita jaga diri kita lah kan, keluarga kita. Tapi macam mana kita boleh, apa caranya manusia boleh kembalikan kepada keadaan yang asal lah? Sebab sekarang ni kerosakan di bumi dan di lautan ni macam dah tak terkawal lah. Kan Ustaz? Minta pandangan Ustaz. Terima kasih. Okay. Terima kasih Cikgu Nolela. Dulu bukan guru besar Nimbun Tubai kan? Ya? Guru besar Nimbun Tubai. Ada yang melawat ni. SMK Pengetua Sekolah Tengku Abdul Rahman Nimbun Tubai. Ya. Kita dengar. Yang melawat. Tak apalah. Okey. Ayat ni cikgu mengenai untuk macam mana kita nak menghindari tentang
kita kata kerosakan di bumi, di lautan dan sebagainya ni, kita bukan secara individu. Dia di atas pemerintahan dunia. Contoh dia misalnya kata Arab pun sekarang kita tengok macam mana dia buat. Dah di Jeddah, di ni konsert-konsert dan sebagainya. Itu punca dia. Kita misalnya kata rakyat Al-Marahain ni, kita nak boleh buat apa? Kita kena jaga diri sendiri saja. Di atas misalnya negara kita tak mengamalkan agama Islam. Hak tanah suci pun mereka telah mencemarkan dah ni. Kita hanya berdoa saja, kita tak boleh buat apa dah. Cikgu, sebab apa ini bukan secara individu, secara ni kumpulan masyarakat dunia sekarang ni macam-macam dunia sekarang ni telah orang kata merosakkan keadaan hidup rakyat dia, menzalimi di antara satu sama lain, perang sana perang sini. Allah kata suruh perang, saudara tengok perang Arab ni, apa ni, negara-negara Arab, Syria ni, Iran, Iraq, semuanya Arab, Saudi, semuanya bergaduh. Kerana apa? Kerana tak beramal amalan yang soleh, tak ikut Al-Quran, dapat ikut nafsu, dapat mengikut untuk kehendak kata individu atau kekuasaan. Dengan orang kata boleh banyak rakyat-rakyat tu tengok macam-macam terjadilah. Kita hanya sebagai kita rakyat ni, kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghindari bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah kata dah, dia jelas dalam ni, dalam ayat ni tak boleh kata apa dah. Ni bukan untuk individu, ni untuk negara-negara. Negara kita pun musibah. Tengok tidak main penyakit macam mana. Penyakit sampai tak habis-habis. Kita pun heran. Satu dunia. Dengar-dengar sana banjir sana. Dengar-dengar sana banjir. Kita tak pernah duk fikir kata Selangor tu misalnya kata dia boleh sampai banjir sampai naik ke bumbung sampai 2 tingkat pun apa juga. Ni kerana apa? Kerana Allah SWT dia ada sesuatu kita buat tak betul. Dalam dia kalau misalnya kata dalam satu negara tu orang alim banyak. Orang jahat pun banyak. Tapi oleh kerana Allah suruh bersatu untuk semua ke jalan yang benar. Jadi orang mereka buat macam-macam jenayah. Jadi orang alim pun kena. Dia tak kira bala ni dia tak pilih. Kalau dia orang alim, kalau dia kena bala, alhamdulillah lah. Dia tak masuk golongan yang mungkar. Dia cuma sebagai orang kata ujian untuk dia. Dia mati pun alhamdulillah tak ada masalah sebab dia beriman dengan Allah Taala. Kita macam itulah. Kita buat hak kita baik-baik. Ini kita tak, jangan buat mungkar sudah tu. Kita buat amal soleh, mungkar jangan buat. Kalau mungkar, itu dah 2 kali lah salah kita lah nak. Jadi macam itulah dia punya dalam ayat Quran ni, kalau nak tafsir dia panjang cerita ni, sebab negara melibatkan pemerintahan. Bau ni kalau rakyat-rakyat dia tu beriman semua, Allah tak akan turun bala. Dan rakyat dia ni banyak buat maksiat. Itulah macam-macam pesta kita dengar lah, ni telinga dah sebab orang pesta ni gila. Tengok tau ni di dunia ni, yang mereka lagi teruk di Belanda macam tu juga. Satu di tepi pantai tu penuh semua gay semua dia buat macam suami isteri. Itu ni apa? Macam Nabi Nuh lah. Dia main balik teruk lagi pula tu. Sebab bagi kita ni banyak dah orang kata ajaran-ajaran dakwah-dakwah, tapi manusia dia tak mau. Itu yang masalahnya. Dia tak mau beriman. Dia tak mau beriman. Kita pun banyak dia punya media-media menerangkan kebaikan Islam, tapi mereka tak mau. Mereka ikut mungkin nafsu mereka ikut liberal, kebebasan. Mereka bebas free thinking, orang kata. Jadi itulah kita nak menghindari, jaga kita. Kita jaga, jangan buat maksiat. Itu saja, kita selamat. Walaupun bala mai kita mati alhamdulillah dalam soleh.
soleh. InsyaAllah. Ini Cik Guna. Macam itulah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Silakan Haji Yaakob daripada Jawi. Terima kasih Tuan Haji Rahim yang telah memberi terjemahan ayat yang telah dibaca oleh Ustaz tadi. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kejadian bumi dan langit itu adalah kejadian daripada Allah SWT. Jadi kekuasaan yang Allah buktikan kepada kita adalah memang untuk kita manusia semua untuk mengerjakan segala ibadat dan melakukan amalan yang soleh. Jadi saya nak tanya tentang amalan-amalan yang kita lakukan itu semasa bulan Rejab, Syaban dan Ramadan. Jadi kita telah melalui bulan Rejab dan besok kita melalui bulan Syaban dan akan menghadapi Ramadan tak lama lagi. Jadi apakah amalan-amalan yang afdal yang patut kita lakukan di bulan Syawal ini, dalam Syaban ini? Itu saja. Okey. Terima kasih. Haji Yaakob, terima kasih. Duduk di Taman Jaya lah ni, Taman Jawi. Kali dengan apa ni? Makliz. Makliz. Untuk tahu Ustaz Aziz tak ada dalam dalam Google Meet ni pasal Ustaz balik menemani ibu dia di ayat hitam Ustaz ke dah? Ditunjang. Ditunjang. Dia ni tak apa. Okey. Mengenai dalam amalan yang kita bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Okey. Dalam bulan Rejab dulu saya bagi tahu, bulan Remaja tidak ada satu amalan khusus untuk kata puasa Rejab dan sebagainya. Puasa Rejab biasa dia bulan haram mulia. Bulan yang tiga ni yang salah satu bulan haram. Tak boleh buat inilah buat jahat, perang dan sebagainya. Jadi tak ada yang tengah kata Rejab puasa sampai habis ini dan sebagainya. Hadis banyak keluarkan itu adalah palsu banyak. Ni hanya bulan Rejab ni Nabi tak pernah puasa. Hanya puasa Isnin, Khamis, kemudian satu lagi puasa hari putih itu 13, 14, 15. Tak ada lah puasa Rejab sampai sebulan. Ada di tempat saya tu kawan tu dah mati lah. Dia kalau Rejab dia bulan sebulan. Dia ambil tang mana kita tahu. Ini satu. Bulan Syaban memang Allah ni Nabi berpuasa banyak. Dia banyak dia puasa. Dia makna dia hatu ni sah kita boleh puasa ni Syaban. Kita sebut apa kita puasa Rejab. Kita puasa Rejab Isnin, hari Khamis, kemudian hari putih. Tiga ni. Tapi tak bersangkut dengan kata sunat Rejab dan sebagainya. Itu puasa jalan. Sebab apa kita kena puasa mula dengan Rejab hari Isnin ni sebagai satu latihan. Sebagai kita preparing untuk pergi ke bulan Ramadan. Lepas tu Nabi dah bulan Syaban ni dia puasa banyak lagi. Banyak lebih. Makna dia lebihkan puasa supaya kita bila sampai ni bulan Ramadan kita dah sentiasa dah jadi orang kata mitra lah, jadi biasa lah. Macam itulah kita bola sepak, kita jadi ni tim bola sepak. Sebelum nak lawan dengan orang apa kita kena buat praktikal kan, ujian, latihan dan sebagainya. Macam tu juga kita dalam puasa ni yang kita dari budak main kita contohnya Rejab kita tak puasa, Syaban pun kita tak puasa. Jangan kata main terus sebulan dia terkejut jadi syok pula perut kita jadi masalah. Sebab tu Islam ni dia cukup jaga dengan disiplin, kesihatan untuk kita buat amalan. Banyakkan bulan ni Rejab ni baca Quran, Syaban baca Quran banyak, puasa sunat banyak, masya-Allah. Itu kemudian ni kita cuba baca Quran ni supaya apa? Kita pergi lancar, kemudian bulan Ramadan kita upset kita buat habis baik. Kerana bulan ni Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Kemudian dia ada Lailatul Qadar dan sebagainya. Bulan ni lah kalau sampai bulan kita doa lah orang kata bagi sampai kita bulan Ramadan
Ramadan adalah ganjaran berlipat ganda kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Puasa tengok kita sedekah dalam bulan ni 700 kali ganda. Kita bagi orang makan berbuka puasa 700 kali ganda. Kita buat dapat kadang-kadang malam-malam kita sembahyang tarawih, sembahyang sunat tahajud dan sebagainya. Dapat Lailatul Qadar semalam pun cukup dah. 82 tahun punya amalan dia. Amalan punya baik tu Allah anugerah pada umat Nabi Muhammad saja. Umat Nabi lain tak dapat macam kita ni. Kalau kita tak ambil peluang lah, kira nak tidur ya, rugi sangat lah. Kalau bulan Ramadan ni Al-Mubarak ni jadi 10 malam terutama kali 10 malam yang terakhir itulah kena berjaga malam. Sebab tu tiap-tiap masjid ada yang mereka buat yang mulai kan. Macam masjid kami alhamdulillah 10 malam ni buat. Sana masjid sana buat dah ni Cikgu Rahim. Ya, buat masjid daerah seberang Plus London. Kita dapat tu, kita tak dapat ni pun kita sembahyang berjemaah Isya, lepas tu sembahyang tarawih pun malam tu naik Lailatul Qadar dapat dah tu. Jangan takut, bukan kita nak kena tengok turun apa ni dah. Dia tak ada tanda-tanda ada dah. Itu Allah bagi janji. Hang sembahyang berjemaah, lepas tu sembahyang sunat, lepas tu hang tidur malam tu Lailatul Qadar, alhamdulillah dapat. Sebab apa dia Lailatul Qadar mula lepas Isya. InsyaAllah lah. Itu saja ni Pak Haji Yaakob. Buatlah kita ni dah orang kata berusia dah kita semua 60 ke atas ni. Jangan tinggal lah. Kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni mesti dalam keadaan amalan kita banyak. Pergi pun dengan kata kita pergi dengan kata sejuk hati, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah. Okey, terima kasih. InsyaAllah tak sama. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji aku yang bertanya dan jawapan yang diberikan Ustaz tadi. Alhamdulillah. Seterusnya yang terakhir saya nak bagi peluang kepada orang yang muda sikit di kalangan kita ni. Tadi kita Ustaz kata pun dah 60 dah. Memang yang tanya tadi semua dekat dah mencapai 60. Yang ini nak bagi orang muda sikit daripada wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Zaidi. Zaidi, silakan Zaidi berinteraksi dengan Ustaz. Zaidi. 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 Ya Tuan Haji Rahim ya. Silakan berinteraksi dengan Ustaz kita. Jadi malam ni antara yang termuda lah saya nampak dalam tu yang saya kenal. Jadi silakan. Saya ni pendengar yang setia ni. Pasang video. Ustaz nak tengok pasang video. Siapa dia Zaidi ni? Mata tak nampak rupa ni. Tak nampak. Dah gelap kat sini. Silakan. Okey, jadi Ustaz, saya nak tanya satu soalan lah kan. Kalau yang contoh lah kan, kita macam kan sekarang ni orang rajin buat video. Ya. Kaitan isu macam solat, jarak apa semua kan. Ya. Kita kongsi, kita yakin macam yang bagi kita manfaat lah kan. Ya. Lepas tu ada pula ustaz yang komen video itu macam kita tak kita orang kata apa tak sabar. Kita kongsi macam ikut dia bagi pendapat ustaz tu mungkin maklumat macam tu tak perlu kita kongsi. Kan? Ya. Itulah. Kalau contohnya yang benda macam tu, kalau kebaikan, kalau kongsi sebab kita hidup kita dah jarak lama dah macam solat pun berjemaah pun dah macam jarak. Jadi macam ustaz tu dia bandingkan solat berjemaah dengan yang pergi dekat macam tempat yang ramai-ramai orang, tempat tu tak orang tempat tak ditegur, tak diganggu. Saya faham. Bila solat jemaah ni kita ditegur kan. Tak boleh
macam sepatutnya boleh rapat lah, dia boleh rapat. Lepas tu yang tu kita kongsi. Lepas tu ada pula ustaz lain yang menyelah, dia kata kita manusia ni perlu bersabar, dia cakap. So jadi macam kita kongsi video tu macam kita jadi serba salah lah. Ya, macam ni. Okey. Itulah Jadi macam ni. dengan ustaz. Pandangan ni. Mengenai video, kita kadang-kadang kita lah ni zaman IT ni, zaman teknologi tinggi Ya, ni, kita dah banyak komen. Komen jarak hadis Nabi dulu tak jarak kan. Betul. Mana dia punya penjarakan ni. Dia sebenarnya dari segi ilmu agama kita, penjarakan tu adalah yang pertama sekali di atas pemerintahan kita. Pemerintahan ulul azmi yang mengarahkan, sebab apa, bukan ada saja-saja kita nak jarak tu. Disebabkan penyakit kita COVID-19 sekarang ni kan. Kerana penjarakan 1 jam di atas kajian Kementerian Kesihatan, orang pakar dalam ni, virus tu akan berpindah kalau ni dekat. Macam tu dia punya arahan, sehingga menjadi pertikaian antara alim ulama kita ni. Jadi kalau kita ni janganlah duk pi tambah tai lagi, duk pi dalam ni apa ni, bola sepak tak apa, ni pasal malam tak apa, hak ni tak menjarakkan kan. Jadi kita ni jangan orang kata komen macam tu tak memberi manfaat. Kita ikut saja ulul azmi, makna dia ulul amri, iaitu pemerintah kita. Mereka akan tanggung jawab. Kita tak boleh nak orang kata do lawan ulul amri ni, iaitu pemerintah. Perintah mereka tu mereka buat tu kerana menjaga keselamatan, kebaikan. Bukan saya saja ni pandai-pandai dah dia ikut kajian. Jadi jenis-jenis macam tu kalau kita tak mau pun diam. Lebih baik macam ustaz tu kata, sabar, elok kita buat hak mana yang ni orang kata disuruh. Yang tak baik kita buat, yang tak baik kita buat. Begitulah ni Zaidi weh. Fahamlah kita, jangan dulu ni lah masalah pemerintahan ikut negeri lah ni, agama ni ikut negeri. Macam Selangor tu teruk sikit lah. Kena ada dos galak dengan doa kan. Selangor universiti sampai yang kena tambah yang dos orang panggil tu, yang dos ketiga diwajibkan tu untuk solat. Tu tak apalah, kalau kita tak mau tu sebulan pada kita lah. Lepas bukan wajib tu, tapi lepas wajib tu pulang ni. Tu pemerintah masalah lah tu. Kita tak boleh buat apa tu kan. Kita saya pun minta ni lah, tak mau komen lah ni macam tu. Tengok hari Pulau Pinang, hari Kedah, mereka tak ada sampai pun galak, boleh pergi mayang lah kan. Hari Jumaat, hari tu jadi ni lah. Tapi di Mekah dah sekarang ni dah jadi rapat balik dah. Patutnya mereka kena ikut lah Mekah tu kan. Dia kata pemerintah negeri ni dia kena prihatin lah. Itu sajalah. Ready nah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Zaidi yang bertanya dan juga jawapan yang Ustaz berikan. Seperti mana yang Ustaz sebutkan, kita yang terbaiknya kita ikut apa arahan uli amri yang merintah, dan uli amri bertanggungjawab terhadap arahan yang diberikan. Jadi kalau kita ikut, kerana kita mengikut apa pemerintah, jadi kita tak salah. Tetapi kalau kita lawan, tak ikut pemerintah, kalau benda tu memang salah, jadi kita kena bertanggungjawab. Tapi kalau kita ikut pemerintah sebagai rakyat, kita mengikut pemerintah tu adalah satu benda yang baik. Alhamdulillah. Kalau walaupun pemerintah mungkin tersilap, ini bukan silap dari segi akidah, tetapi dari segi menjaga maslahat kesihatan negara, tentulah. Jadi adalah lebih baik kita mengikut sebab kita pun bukan ahlinya.
Ya. Tertambah lagi seperti mana yang di Selangor, wilayah persekutuan, sekarang ni sebenarnya kes makin banyak. Dah jadi naik 1,000 balik. Sebab itulah diperketatkan lagi. Kerana dikiri dia akan menjadi lebih serius. Jadi sementara itu pun adalah sementara bagi saya punya pandangan Ustaz. Saya rasa pun benda tu saja. Nanti kalau dah turun, insya-Allah akan dilonggarkan balik. Kita akan boleh tambahan institusi seperti masjid dan surau adalah institusi agama. Jadi kalau terjadi bila punca dia menjadi orang kata dulu orang panggil kluster dia banyak berlaku, jadi dia takut fitnah pula. Jadi fitnah pula. Orang akan mengatakan keingkaran kita. Jadi di mana Ustaz sebutkan tadi, adalah lebih baik kita ikut apa arahan uli amri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya saya dapat maklumat lah daripada di sekolah sekarang ni. Tadi saya ada sembang dengan Tuan PPD, Pegawai Pendidikan Daerah Serampan Selatan, Haji Cikgu Ziauddin. Dia sebutkan tadi daripada data yang mereka dapat, yang mengambil dos yang budak-budak kanak-kanak sekolah di sekolah rendah yang mengambil vaksin untuk sekolah kebangsaan dalam 5% lebih saja. Sedangkan sekolah SDKC, sekolah jenis kebangsaan Cina, sampai 70 lebih mengambil. Jadi kita tak tahu. Jadi oleh kerana banyaknya angin-angin dalam WhatsApp ni, angin-angin dalam WhatsApp yang kita orang banyak, orang Islam, orang Melayu kita dengar, dah percaya, dah ikut. Jadi kita tak berani. Sedangkan Cina yang kita tahu, orang Cina sebenarnya mereka kaya, mereka takut mati. Mereka lagi lah takut mati. Tapi mereka ambil vaksin. Mereka kan macam saya sendiri pun pergi ambil booster dekat Batu Kawan. Saya tengok yang ramai dia memang bangsa mereka. Bangsa dia. Tapi orang Melayu kita kurang. Jadi kita tak tahu. Siapa pula kita yang pula takut balik. Jadi adakah mereka tak tahu agenda Yahudi, ataupun mereka tak tahu tahu ni adalah apa Dajjal punya ancaman Dajjal ke, wallahu alam. Dan kan daripada data yang ada, memang mereka berlumba-lumba ramai, tak kira tua muda sampai sekolah rendah pun ramai. Tapi kita ibu bapa kita masih lagi berhati-hati, yang jaga-jaga, takut. Nak tengok dulu, diam, tengok dulu apa suasananya. Jadi wallahu alam, itulah sedikit yang saya dapat maklumat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang bertanya, terima kasih kepada Ustaz yang menjawab dengan baik kepada apa yang ditanyakan. Terima kasih atas kongsian ilmu yang Ustaz berikan yang amat bermanfaat pada kita pada malam ini. Jadi insya-Allah kita akan tutup program kita dengan doa. Jadi saya nak mohon sekali lagi kepada Ustaz untuk membacakan doa untuk kami, aminkan bersama. Semoga dengan doa tersebut kita semua Allah beri rahmat kepada kita. Semoga kita semua boleh kejayaan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi sekali lagi dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal 'afwi hisaba. Allahumma rabbana 'dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takuna 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma janna bil 'afiyah was salamah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berakhirlah program kita siri yang ke-203 pada malam ni.
Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Musa bin Muhammad yang tampil sekali lagi memberikan ilmu kepada kita. Alhamdulillah. Dan juga kepada tuan-tuan yang perempuan yang terus istiqamah mengikuti program kita. Semoga kita jumpa lagi pada malam esok bersama Ustaz yang lain pula insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.